Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid Ustazah Zu. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi untuk belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 6, dan kita masih lagi berada di pelajaran yang pertama, iaitu bertajuk wasiat. Dan untuk hari ini Ustazah Zu akan fokuskan pada subtopik yang keempat dan yang kelima, iaitu berkaitan rukun wasiat dan juga syarat-syarat sah wasiat. Untuk tajuk ini, kamu boleh merujuk kitab Faraid masing-masing di halaman yang ketiga hingga kelima. Baiklah, Ustazah Zu harap semua sudah bersedia, telah baca doa belajar terlebih dahulu, dan mari kita mula belajar bersama-sama. Pada sesi yang lalu, kita sudah pun belajar berkaitan pengertian wasiat pada bahasa dan juga pada syarak. Ustazah Zu harap semua masih boleh mengingati dengan baik. Baiklah, mari kita imbas sekali lalu apakah pengertian wasiat pada bahasa dan juga pada syarak. Wasiat pada bahasa adalah berasal dari perkataan wasi yang berarti memerintahkan, menasihatkan atau menjanjikan. Manakala wasiat pada syarak artinya ialah ikrar ataupun perjanjian ataupun pengakuan yang dibuat oleh seseorang pada masa hayatnya ataupun pada masa hidupnya ke atas hartanya dengan maksud untuk disempurnakan kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas kematiannya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan wasiat. Untuk hari ini kita akan belajar pula berkaitan rukun wasiat. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rukun? Rukun ialah suatu perkara yang didasar ataupun asas untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi rukun wasiat itu ialah perkara-perkara yang menjadi asas ataupun dasar untuk melakukan urusan wasiat. Jadi mari kita lihat satu persatu, apakah rukun wasiat? Rukun wasiat ada 4 perkara. Yang pertama disebut sebagai musi. Sebut sekali lagi murid-murid, musi. Yang kedua ialah musilah. Sebut sekali lagi, musilah. Rukun wasiat yang ketiga disebut sebagai musibih. Cuba sebut murid-murid, musibih. Dan rukun wasiat yang keempat ialah sirah, iaitu ijab dan kabul. Baiklah, sekarang mari kita lihat satu persatu maksud bagi setiap rukun wasiat yang kita sebut tadi. Kita mulakan yang pertama, iaitu tadi musi. Musi artinya ialah orang yang berwasiat. Yang kedua, musilah. Musilah ini artinya ialah orang yang menerima wasiat. Yang ketiga, musibih. Musibih ini artinya ialah barang ataupun harta yang diwasiatkan. Dan rukun wasiat yang keempat tadi ialah sirah. Sirah ini maksudnya ialah ucapan beri dan terima wasiat, iaitu ijab dan kabul. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apakah syarat-syarat sah wasiat. Kita mulakan dengan syarat yang pertama, iaitu syarat bagi musi ataupun syarat bagi orang yang berwasiat. Syarat bagi orang yang berwasiat yang pertama ialah hendaklah orang itu telah mukallaf. Maka tidak sah wasiat yang dilakukan oleh kanak-kanak dan juga orang gila. Yang kedua, hendaklah musi ataupun orang yang berwasiat itu merdeka. Maka tidak sah wasiat yang dilakukan oleh seorang yang berstatus hamba. Yang ketiga, hendaklah musi ataupun orang yang berwasiat itu dengan kemahuannya sendiri dan tidak dipaksa oleh sesiapa. Dan syarat musi yang keempat ialah bukan daripada kalangan orang yang dilarang menguruskan harta. Maksudnya bukanlah orang yang berwasiat itu di kalangan orang yang bersifat dungu ataupun lembam ataupun istilahnya lemah dalam fikiran, yang mana dia tidak boleh untuk mengurus atau mengelola hartanya sendiri. Kita lihat pula syarat bagi rukun yang kedua, iaitu syarat sah bagi musilah, iaitu orang yang menerima wasiat. Penerima wasiat ataupun musilah ini adalah boleh daripada kalangan orang ataupun badan-badan organisasi seperti masjid dan sebagainya. Dan syarat bagi musilah ini hendaklah orang ataupun organisasi tersebut hendaklah diketahui dan dikenal pasti siapa orangnya dan apa organisasinya. Dan syarat musilah yang kedua ialah hendaklah ia wujud, iaitu ada pada masa kematian orang yang membuat wasiat. Syarat musilah yang ketiga ialah hendaklah orang itu adalah di kalangan orang yang boleh memiliki harta. Dan syarat musilah yang keempat ialah
mereka bukan daripada kalangan waris yang mempusakai harta. Maksudnya ialah waris yang mempusakai harta sama ada secara fardu ataupun asabah, mereka ini dilarang untuk menerima apa-apa wasiat. Seterusnya, kita beralih pula kepada syarat sah musibih ataupun syarat sah bagi barang ataupun harta yang diwasiatkan. Syaratnya yang pertama ialah hendaklah musibih ataupun barang ataupun harta yang diwasiatkan itu sifatnya boleh berpindah milik kepada orang lain, seperti wang tunai dan ladang. Syarat musibih yang kedua ialah hendaklah pada perkara yang halal, seperti bertujuan untuk membaiki masjid atau sebagainya. Tidak sah sekiranya untuk tujuan yang maksiat, contohnya untuk membuat kelab-kelab malam ataupun pusat-pusat perjudian dan seumpamanya. Syarat musibih yang ketiga ialah hendaklah harta yang boleh memberi manfaat seperti rumah dan lain-lain lagi. Syarat yang keempat, hendaklah harta tersebut milik orang yang membuat wasiat. Dan syarat musibih yang kelima ialah tidak melebihi daripada kadar 1/3 daripada harta si pemberi wasiat. Jika melebihi 1/3 daripada harta si pemberi wasiat, hendaklah mendapat keizinan dahulu daripada waris-waris yang mempusakai harta tersebut. Jika ahli waris mengizinkannya, barulah dibenarkan untuk mewasiatkan melebihi daripada kadar 1/3 harta. Sekarang, mari kita lihat pula apakah syarat sah bagi rukun wasiat yang keempat, iaitu sirah. Syarat yang pertama ialah hendaklah ucapan beri iaitu ijab yang bertujuan memberi wasiat selepas kematian. Yang pertama sama ada secara terus terang iaitu lafaz sharih, ataupun yang kedua secara sindiran iaitu lafaz kinayah. Secara terus terang iaitu sharih seperti kata pewasiat, saya wasiatkan kepada kamu 1/3 harta saya selepas saya meninggal. Manakala contoh sirah ataupun ijab secara sindiran pula seperti kata pewasiat, awak berhak kepada harta saya selepas saya meninggal. Maka ucapan ini perlu penjelasan daripada pewasiat. Jika tidak dijelaskan sehingga pewasiat meninggal, maka batal wasiat tersebut kerana ucapan ataupun ijab secara sindiran ini tidak dijelaskan secara nyata. Sekiranya lafaz ijab dibuat secara bersurat, ia termasuk sebagai ucapan sindiran ataupun kinayah yang memerlukan kepada penjelasan daripada pewasiat sebelum ia meninggal dunia. Syarat yang kedua iaitu ucapan terima yakni kabul oleh penerima wasiat selepas pewasiat meninggal, seperti jawab penerima wasiat, saya terima. Tidak sah menerima dan tidak sah menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia, dan tidak sah menolak wasiat setelah menerimanya. Orang yang berwasiat ataupun istilahnya musi tadi diharuskan untuk menarik balik wasiatnya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, ia mengucapkan seperti katanya, saya batalkan wasiat ini. Yang kedua, harta yang diwasiatkan dijual kepada pihak lain. Ketiga, digadai harta yang telah diwasiatkan. Yang keempat, ditawarkan untuk dijual harta yang telah diwasiatkan. Yang kelima, diwakilkan untuk dijual harta yang telah diwasiatkan. Yang keenam, ditanam pokok tanaman kekal seperti pokok rambutan di atas tanah yang diwasiatkan. Dan yang ketujuh, dibuat binaan di atas tanah yang diwasiatkan. Jadi dengan beberapa cara yang kita sebutkan tadi itu mengharuskan pewasiat ataupun membolehkan kepada pewasiat ataupun wasi tadi untuk menarik balik wasiatnya dan terbatal wasiatnya. Jadi itulah dia tadi murid-murid, apakah dia perkara-perkara yang jadi rukun kepada wasiat dan juga syarat-syarat sahnya. Mari kita ulang sekali lagi rukun wasiat yang empat itu. Itu yang pertama musi, yang kedua musilah, yang ketiga musibih dan yang keempat sirah. Ustazah Zu doakan semua murid-murid Ustazah Zu boleh memahami dengan baik. Dengan itu selesailah pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada tajuk lain pada masa akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.